بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat sekalian, kita berada pada malam ini, malam yang ke-23 dalam bulan Safar. Dah pun kita berada di penghujung. Hingga seminggu lagi masuk bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cepat masa berjalan, cepat masa bergerak, cepat juga untuk kita sampai ketentuan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Muslimin sekalian, antara doa yang kita baca dalam sembahyang, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin atau wa ana awwalu minal muslimin. Yang maksud sesungguhnya sembahyang aku, ibadah aku, hidupku dan matiku lillah kerana Allah, la syarikalah. Kemudian kita menyatakan lagi, ya Allah, kami tidak sekutu bagi Engkau, ya Allah. Wa bidzalika umirtu, itulah perintah padaku untuk tidak buat perkara syirik. Dan kita mentauhidkan lagi, menyatakan wa ana minal muslimin, dan aku adalah orang Islam. Sebut benda kita hari ini kerana perkara syirik, perkara dosa besar berlaku zaman kita hari ini macam tak berlaku. Dosa besar hukum hakam, orang dah langgar macam. Kadang-kadang orang lebih takut nak langgar lampu merah dan langgar lampu merah cukup takut, sedangkan langgar hukum Allah berlambak. Hukum yang sudah lagi sudah tak bernilai dalam kehidupan umat Islam. Sedangkan kita semakin hari semakin dekat dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan kita 24 jam tak boleh berpisah dengan Allah sama sekali. Dan kehidupan kita 24 jam tak boleh kita berpisah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana setiap benda yang kita lalui semua dah diajar oleh Nabi SAW. Sama ada benda itu sunnah, benda itu wajib, benda itu haram, makruh, harus, itu kehidupan kita. Soal makan minum kita bimbang hari ini. Makan minum sebut benda sunnah Nabi tuan-tuan. Sunnah dalam minuman. Kita minum air kosong. Apa sunnah dia? Air kosong biasa, sunnahnya minum sambil duduk. Jangan sunnah berdiri. Minum jangan, Nabi kata jangan cuk kalau panas. Jangan bernafas dalam air. Tak perlu kita mengkaji sebab musabak, kerana itu sunnah Nabi SAW. Sama juga makan minum. Makan, kita makan hak baik, hak halal. Hari ini soal penjagaan tuan-tuan, saya balik khusus. Pergi khusus di Sungai tadi tentang produk makanan halal. Rupanya sijil halal kita ni hanya berlegar dalam negara. Luar negara tak mengiktiraf. Saya terlibat sebagai nak kata usahawan tua. Muda usahawan tua baru nak jinak. Rupanya nak masuk barang produk kita untuk penjualan di supermarket, hypermarket, tuan-tuan, Masya Allah.
periksa diri. Buat perjumpaan dengan KSU, buat perjumpaan dengan menteri. Apa jawapan yang diberi? Tuan-tuan usahalah sendiri. Kalau perlu bayar duit, suruh rasuah. Tuan-tuan, pokoknya kita lebih susah hidup dalam negara yang konon-kononnya diperintah oleh orang Islam. Banyak puak ni, puak makan orang. Jadi makan orang, payah. Tak makan darah dia. Nak makan makanan dia, nak makan ayam. Takut dia tengok dalam YouTube, sampai YouTube. Ayam disembelih cara moden. Pakai apa? Pakai gigi. Gigit ya. Tu yang risau ayam kat supermarket tu tak ada kepala. Gigi jenis apa? Pegang ayam, gigit kepala, tarik putus. Cepat lah, lebih cepat daripada pisau. Kacau. Ini yang saya sebut. Hukum hakam orang dah tak kisah dah. Bahkan yang lebih dahsyat, amalan syirik dalam soal makan minum. Apa tahu ni? Tahu? AJK masjid tu. Bukan AJK bola sepak. AJK masjid diminta oleh satu pertubuhan supaya menyembelih kambing, masak, makan, tahlil. Halal ke haram? Orang suruh kita sembelih kambing, masak, tahlil, makan. Halal haram? Hukumnya adalah halal, harus. Tapi kalau sembelih kambing dalam kawasan kuil Hindu, darah ditahan untuk disiram berhala, masak, sebelum makan buat tahlil dalam kuil Hindu. Ini bukan haram betul, haram jadah. Bukan AJK, bukan JKK. JKK lantak betul. Ini AJK masjid, kawasan dalam parlimen luas. 2 minggu yang lepas berlaku pada waktu pagi. Semasa penyembelihan itu ada 2 orang hamba Allah yang sama-sama dijemput. Dia tengok-tengok sembelih ni pelik sangat. Dia berlari pakai motor, naik motor cepat-cepat cari rumah ustaz. Tanya ustaz, apa hukum ini? Hak ditanya hukum hakam tu, semayang tak pernah pun. Tapi dalam bab syirik dia takut juga. Masjid tak rapi. Tapi dalam bab syirik dia risau. Takut murtad, baguslah tu. Kita cek balik, bawahnya tukang sembelih dapat 150. Tukang tahlil dapat 150. Pakat-pakat dapat sikit lah. Itu nilai akidah dalam kita. Kita sebutlah semayang kita, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Mana dia pengakuan yang kita sebut? Wallahu a'lam. Contoh hari ini sembang hari ini di luar di kedai kopi semua sembang bala saja. Bala yang sedang banyak berlaku. Bala yang paling besar bala bola. Bala bola ni yang paling besar sekali. Ustaz, boleh tak kami nak pergi ke stadium Bukit Nasional Bukit Jalil minggu depan? Kami nak buat jamak besar. Nak pergi mana? Pergi tengok bola. Tak apalah, bagi tempoh Februari saya rujuk kitab. Buka kitab fiqh. Macam-macam mazhab. Buka fiqhul Islam wa adillatuh, rujuk kok ada rukhsah. Tak ada pokoknya. Tak ada. Dalam bab boleh jamak qasar dalam perkara menuntut perkara maksiat. Inilah yang berlaku. Bala yang tak sebut banyak sangatlah. Bala yang terkini, duit kita 7 bilion dilabur oleh 1 MDB. Nak tambah MDB atau apa? Malaysian Development Berhad melabur di Pulau Kemen. Pulau itu pulau tempat simpanan penjenayah, perompok. Tempat simpanan di bank Pulau Kemen itu tempat dia tidak akan diaudit oleh mana-mana bank dunia.
bala yang sedang berlaku terlampau banyak. Kita hanya sekadar cuba melarikan diri daripada bersubahat dengan bala-bala tersebut. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung, jangan kamu mendekati orang yang zalim di kalangan kamu. Fatamassakumun nar, kata Allah, nanti kamu disambar oleh api neraka. Api neraka ni benda apa? Ekor. Nama apa api? Kalau muslim-muslim tak samalah kita jaga sekarang mana yang kita mampu. Kerana kita hari sebut pada bulan lepas, saya sebut kita sedang berada di fasa yang keempat. Fasa keempat ini fasa diktator, kata Nabi. Manusia terpaksa merempuk, terpaksa duduk dan tak boleh lari dari sistem-sistem yang dibuat walaupun bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang berada kerana bala bankrupt. Yang bala paling seronok hari ni kita pun risau juga. Rupanya orang Melayu ni bodoh lah. Kata Dato' Mahdi lah, kami kata tu. Kalau penjelang dengan dia, satu. Satu, orang Melayu ni tak ada cerdik rupanya. Pasal ambil orang dulu. Kata saya baca kenapa pilih dia dan berapa yang dibayar kepada dia. Dia dibayar oleh Island Utara sebelum datang ke Malaysia 1 tahun hampir 2 juta. Di Malaysia tentang mungkin dia tawaduk tinggi, dapat sebulan gaji 3,000 kot malam. Sebagai ahli rumah dapat sebulan gaji 3,000 yang tawaduk tinggi. Malam tak fikirlah. Inilah keadaan yang sedang berlaku. Yang lebih dahsyat, tuan-tuan, saya baru masuk satu masjid, diminta untuk bagi kuliah. Jadual kosong kita ada minta. Kalau Ustaz main masjid kami, Ustaz jangan terkejut pula. Pasal apa? Orang tak pernah ada. Dan saya pergi kuliah baru 2 kali. Tapi Alhamdulillah 2 kali tu kakak ni tak lebih 6 orang lah. Kuliah maghrib. Kali pertama 5 orang, kali kedua 6 orang. Kali ketiga bulan ni, bulan depan ni, tak tahu tengok bulan ni. Tengok berapa orang lah. Nak kira saya tulis. Alhamdulillah Allah. Nah, orang kayak ramai tu. Itu kampung tu, semua Melayu belakang. Saya dalam hukum, Tok Imam bertanya, Ustaz, kami di kampung ni, tiap hari Jumaat kami kena tunggu, kena cari orang untuk cukup koran. Saya kata Imam, buat apa cara ini? Buat letih. AJK setiap Jumaat dia kena ronda kedai kopi jam 11, 10, 12, 11.30 tu ronda. Peringat, hari Jumaat. Peringat orang kedai kopi hari Jumaat. Jenuh peringat pun tak cukup juga. Jenuh Ustaz, apa hukum dia? Tok Imam, jangan panggil buang masa. Dia ingat saya jawab betul, dia mampu. Buat apa panggil Imam letih, Imam sudahlah, gaji kau nak anak pun 7.5 kan. Tak cukup. Kita ambil mana yang ada dekat, kambing, lembu, ayam, itik, tarik makan aja, kira cukup. Cuma ubah kira khutbah Jumaat tu. Ikhwan muslimin dan an'am. Rahimahumullah. Imam gelak aku. Ustaz tanya elok hang apa? Dah kampung orang Islam tak pergi masjid, mana ada identiti Islam lagi? Itulah. Ya, kita balik lagi. Ramai ustaz majalah tu semua lari. Dan 3 kali berhenti. Nak panggil beripu, turun ke bawah, pasal bawah kita ni. Turun ke bawah, mai ipuh 4 orang aja. Kita cari orang tempatan lah. Tak padan turun ipuh tak, mai 4 orang. Hak tu tak, belum tanya lagi. Sound dia okey tak okey. Tak cek lah, saya tak boleh cek, sebab saya kenal tadi lah. Cek lagi, 4 orang, 2 orang pekak. Dia nak mengajak aku. Itu pun termasuk 4 orang tu seorang Down syndrome. Tapi jubah, saya pakai jubah serban. Kita kata soft, betul-betul soft, dia akan duduk belakang. Betul, dengar cakap imam. Dia pula tolong nasihat. Tapi dia semayang tak
susah dia bayang kau mana belakang dia. Semayang sunat cukup banyak. Tengah mengajar main sunat dia. Sunat pokok semalam. Nah, saya kata tuan-tuan jangan menghina dia. Inilah ahli syurga. Tapi jubah tuan pakai jubah pakai serban lawa man. Umur dia 28 je tuan. Badan bergemuk. Nah, saya pergi masjid tu saya jumpa dia dulu. Nah, salam dia dulu. Bagi RM1 RM2. Oh, terima kasih Ustaz, terima kasih. Ingatkan mik aja dia tu. Dia masuk tabung masjid. Bulat dah. Kita bagi kat dia masuk tabung masjid pula. Try bagi RM10 minggu kedua. Pun masuk juga. Orang dah cedera. Tuan-tuan ni pejabat tak habis nak beritahu. Tuan-tuan ni balas. Tapi saya cakap insya-Allah saya akan istiqamah walaupun Pak Wan bawah saya nak pergi juga. Nak pergi juga walaupun itulah ada. Tapi saya minta pihak masjid pasang speaker kuat sikit. Jangan slow. Kerana yang dekat masjid tu ramai banyak lembu-lembu yang sedang ditambah. Pokok dia dengar kuliah kita, pokok dapat syafaat dia besok dia akhirat. Syafaat orang tak dapat syafaat lembu dah sana. Ya, muslimin saja. Wallahu a'lam. Sama-sama kita merenung bahawa kita dalam keadaan bala yang semakin banyak. Orang yang mengkaji mata orang, duit kita makin teruk dah. Ya. Pergi Thailand, masuk dalam sikit tak terima duit Malaysia dah. Duit Malaysia gaya bala dia. Ha. Awal tahun dulu sekitar 10, dia 110. 110 baht. Sekarang ni kita 10, dia 92 baht. Dulu zaman tuan-tuan muda-muda yang 60 zaman ingat tak kita pegang duit sekupang, duit Singapura pun sekupang sama taraf. Sekarang ni cuba bagi sekupang kita dapat berapa duit? Dia baling halal ya. Nah, kita RM2.76 sekarang dapat $1. Ini kepandaian pemerintah kita yang semakin duit makin jatuh. Tapi tak mampu bodoh juga, tak mampu terlebih. Sebab dia tuan-tuan pilih dia. Bismillah sudah. Sambung dengan kitab. Yang ada kitab buka muka surah sebelah. Yang ada kitab buka kapek. Di bawah tu. Bab yang ke-9 fi bayanin uqubati qatalan nafs bi ghairi haqq. Bab ke-9 akibat membunuh seseorang dengan tiada sebenar. Bunuh tanpa hak, bunuh tanpa sebab. Yang boleh dibunuh kita baca dulu, siapa yang boleh dibunuh dalam hukum syarak. Orang yang boleh dibunuh dalam bab kisah, dibunuh balas. Penzina yang telah berkahwin dihukum bunuh. Orang yang murtad dihukum bunuh. Dan hari orang yang nak berubah dipandang serong. Artis yang nak berubah dianggap ustaz jadian, ustazah mi segera. Artis yang semakin londeh, oh yang tu diberi tempat. Nampak tengok tak? Tengok lah ni melodi. Tengok tak? Tengok tak makcik oi. Tengok pergi lah. Jangan tengok dia dua, tertengok. Buka-buka TV3 keluar melodi. Temu ramah dengan Amalino. Kenal Amalino? Apa kenal tak? Tak kenal? Tak kenal bohong sangat lah. Ini gandut semua. Dalam siaran melodi, wartawan tanya kenapa berhenti lama kembali nyanyi semula. Jawapan dia selapa. Saya dah buat istighfarah 3 kali dan saya kembali untuk menyanyikan semula lagu dangdut. Istighfarah untuk buat dosa besar. Kita malam ni tidur mimpi nombor ekor. Bangkit 4 pagi sebelum subuh buat istighfarah. Nak tikar nombor esok. Naik tak naik. Tuan-tuan, na'udzubillah min dzalik. Perkara yang sedang berlaku di masyarakat. Kejahilan semakin teruk. Dan inilah mungkin satu matlamat untuk orang tu biar jahil, senang nak dikawal. Bincang di kedai kopi, kalau saya ada kedai kopi, bincang bab duit berim, ramai yang lari. Pagi Sabtu lepas, bincang kedai kopi lepas subuh, bincang-bincang, keluar tajuk sahabat tu imam mana tu, tajuk. Keluar tajuk, Ustaz, hari si borang berim tu. Saya jawab mudah, belakang kita ada grup biru. Apa grup biru? Grup keris. Ada 4-5 orang
mungkin saya malah ambil hak terlepas berapa kita habis. Saya bayar tanah, beli kereta, masih ada banyak lagi berapa ambil. Dia tengok panas tengok bangkit teh tak habis, balik itu pun. Itu sindiran di kedai kopi. Sembilan muka surat yang ke-11. Baris yang ke-246. Dan telah bersabda Nabi SAW, yang terlebih besar daripada dosa itu membunuh sesama Islam. Contoh, saya baca dalam satu hadis, antara dosa besar berlaku dalam masjid. Nabi berkata pada Abdullah bin Mas'ud, kalaulah seseorang itu tahu tentang azab, dia melintas depan orang sembahyang, lebih baik baginya berdiri selama 100 tahun. Hadis yang kedua, Nabi kata lebih baik dia berdiri selama 40. Nabi putih itu. Ulama menguraikan kemungkinan 40 hari, kemungkinan 40 bulan, kemungkinan 40 tahun. Dosa melintas depan orang sedang sembahyang. Di kawasan mana? Kawasan sutra, kawasan sejadah kita. Dan ini dosa besar dalam masjid. Dosa tak semayang lagi soalan. Dosa tak semayang. Untuk saya ni kaki jalan. Kuliah subuh di suatu surau di Manjung. Hari pada saya ingat hari cuti. Surau-surau tak ramai orang pun. Ketika AJK dia gaji nak belanja, ustaz dia pagi ni lepas subuh kita makan di Matang. Permatang, pagi panjang. Saya pesan nak kalau pergi lepas subuh dengan saya, mulut diam. Jangan cakap banyak. Kawasan tu kawasan bermasalah. Kita pesan 4-5 orang, pakat diam belakang. Elok tengah makan, mai 2 orang. Yang dalam kategori 7 siri. BMW 7 siri. Oh, 70 tahun ke atas. Mulut jemaah ni, kita pesan satu yang mengajar. Ustaz, tu Ustaz Pati tu. Agak-agak 2 orang tu semayang mati mana? Terus jawab saya dah. Pakat teka. Di surau kita tadi tak ada. Mungkin surau lain, mungkin masjid lain. Tapi waktu pagi, lepas subuh, kalau kita pergi min kedai kopi, geng masjid, pergi kedai kopi pakai baju ni lah. Takkan balik tukar baju. Jadi lepas subuh tukar baju, pakai t-shirt, seluar pendek. Pakai? Oh, tobat tak pakai. Tapi tengok orang tua ni 7 siri ni dengan cap tarik tepi, t-shirt berlubang-lubang, seluar jean koyak lutut, tali pinggang, kepala besar piring. Agak-agak masjid mana ada sembahyang subuh pagi ni? Saya kata jangan jawab. Kita sama-sama buat analisa sendiri lah. Sambil makan. Habis mi kari seminggan, masuk kereta sembang pula. Ustaz, agak-agak masjid mana? Saya tak pakat-pakat teka lah. Kalau tadi pergi tanya masjid surau tu. Ada jumpa orang tua pergi tadi pakai seluar jean. Tuan-tuan jumpa orang masjid pun terkejut. Gila apa ustaz ni? Seluar jean koyak lutut. Lah, saya pinggang dia besar piring. Kalau kena lembu mampus. Masya-Allah. Inilah suasana dosa-dosa besar yang sedang dilakukan oleh orang Islam yang sentiasa bersumpah wa ana minal muslimin. Ya Allah, aku ni orang Islam. Islam bukan hanya pada nama, Islam hakikat. Islam sebenar. Apa kata Nabi? Dosa yang paling besar adalah membunuh sesama umat Islam. Bahkan hari ini kes bunuh berlaku cukup banyak. Selagi tak balik pada hukum syarak, lagi itulah kes bunuh. Yang terbaru, bekas jiran saya, cikgu, dua-dua orang cikgu pensil. Dan suami pula, dia ada double, isteri tua, isteri muda. Dia pensil-pensil, dia balik buat rumah isteri muda di Bali besar sikit. Dan ada seorang anak umur 26 tahun, penagih dadah. Minta duit tak bagi, dua-dua kena sembelih. Tak dan makan pentil ikut dah. Dan tempat jarang ni. Dia tetap belakang. Tinggal obat perut, tinggal kulit depan dia tak putus. Mati dalam rumah.
Kita tak dikata pihak forensik kata dia mati dalam 3-4 jam sebelum cerah yang orang sedar. Biasanya tiap pagi dia keluar, dia orang ni sembang jalan kaki depan rumah ni, dia jogging depan rumah. Hari tu tak ada, orang buat hebat tak ada. Kita tengok seorang dapur, seorang di ruang tamu. Dah mati dibunuh. Bunuh hari perkara biasa. Ada yang bunuh tu orang biasa, ada bunuh tu orang yang berjawatan besar. Selagi mana tak balik pada hukum syarak, lagi itulah akan berlaku berbagai kes yang orang tak rasa bersalah. Dosa besar saja. Bunuh tanpa hak. Hatta orang yang dituduh berzina selepas kahwin, pergi mahkamah pun hakim akan mencari jalan untuk tidak membunuh. Itu paling baik. Tak melepaskan orang yang bersalah lebih baik pada menahan orang yang tidak bersalah. Muslimin sekalian. Alhamdulillah. Kadang-kadang bunuh ni bukan melibatkan pembunuh saja. Takut-takut kita pun ada saham juga. Menguatkuasakan undang-undang hukum bunuh yang tidak sabit pada syarak. Kes pondan selesai dah, kes pondan. Tak saya. Saya dah berani mencabar hukum Allah. Orang akan terpukul mencabar hukum hak Allah Subhanahu wa taala. Muslimin sekalian. Nabi berandaiya dan burung yang kecil apabila mengseksa akan dia oleh seorang manusia hingga mati dengan tiada hajat, maka datanglah ia pada hari kiamat bagian suara bersuara seperti burung, berkata ia, ya Tuhan, tanyai olehmu akan hamba-Mu ini apa sebab seksa kami dengan tiada hajat. Bunuh tentang bunuh orang, hatta Nabi kata bunuh burung yang kecil, bunuh binatang yang kecil tanpa hajat, termasuk binatang yang kita ternak, gerang, kucing, sepok, lekat linding, mampus kawan tu. Bangkit di akhirat, dia akan mendakwa kepada Allah, ya Allah, inilah orang yang dulu pernah sepak aku sampai aku mati, hari ini aku minta izin nak balas dendam. Kita sepak sedang, dia sepak mungkin ala di kicang wallahu alam. Ya, kucing yang sepakan di akhirat tak lari. Burung yang kita belah, belah dalam rangka yang kecil, apa hukum dia? Burung ni makhluk yang bernafsu. Kita belah kuku dalam sangkak sekok-sekok dia tanpa ada pasangan, hukumnya haram. Sebenarnya kita belah sangkak besar, kita buh banyak, buh pasangan dia, sangkak yang besar. Hukum hakam yang hari orang tak ambil kisah dah. Wang ringgit orang tak ambil kisah dah. Halal-halal orang tak kisah dah. Okay, yang Nabi kata kalau burung sekecil itu pun akan mendakwa kita di akhirat, apatah lagi benda lain. Kalau burung yang kita belah bagi makan, tak bagi makan. Cuma kita mengharap dia tengok masuk galingan, kalah banyak, ketuk mampu. Babi, dedok, tak pernah menang. Belah burung untuk pertandingan 2 kali haram. Pertama belah burung sangkak dah haram, masuk galingan pula haram. Yang peliknya ada pula hakim tu. Hakim pandai juga, dia kenal burung ni suara sedap tak sedap. Mengaji mana tuan-tuan ni? Kalau pergi bunga rantang pun kan tak ada lah. Pelatih tandingan suara burung mubah jambui. Sampai hak menang tu jual dengan harga 3-4 ribu. Baik beli ilmu. Dah burung tak faedah. Kali lagi bini. Dah kali bergaduh lagi bini. Bini buh racun dalam air, mampus kangkar. Bergeram lah. Si suami ni menang burung tu tadi, kita betul. Tak layak anak bini lah. Pagi-pagi bukan cari jaga, cari burung. Tolong di burung, woi bangkit bayang subuh. Main burung. Itulah cara manusia. Tuan-tuan tengok, kita diri lah. Ya, kita mungkin orang masjid, bangkit pagi cari apa? Bangkit waktu pagi. Tuan-tuan cari bilik air, mandi, kemudian ambil wudu, cari masjid. Ada lagi hak bangkit. Bangkit-bangkit cari apa?
Tak bangkit-bangkit cari handphone. Baca WhatsApp dulu. WhatsApp 300-400, saya beribu. Saya padam habis, malas baca. Kalau kat dia pun. Dah, Ustaz duduk mana? Dah, tanya itu, hang telefon mana? Jawab, saya tengok-tengok baca banyak sangat, saya tekan delete. Boleh baca WhatsApp sampai 700, nak baca Quran 7 baris. Aduh, seksa ni. Bangkit pagi-pagi cari WhatsApp, bangkit pagi cari surat khabar dulu. Cari Quran dia Allah. Bangkit pagi cari putusan lawyer. Aku dulu cara. Itulah fitrah kita yang juga kita akan bangkit di akhirat. Semua tu lah. Siapa yang bangkit cara sejadah, dia akan bangkit bersama Rasulullah. Siapa yang bangkit cari telefon, dia bangkit bersama siapa? Wallahu a'lam. Siapa yang bangkit cari rokok, mak dia minat api neraka. Doa baca tuan-tuan, berlakon semua. Waqina azabannar, waqina azabannar. Ya mata mentik. Takut neraka. Ya Allah, jauhkanlah kami api neraka. Keluar masjid, tak ada datang. Rokok-rokok munafik semua. Tuan-tuan tak ada masalah. Masjid lama manjur. Allah. Tadi doa keluar mata melindang-lindang, takut neraka, keluar api dekat mulut dia. Muslimat ada? Allah Akbar. Kita ni akan disoal jawab semula. Hukum hakam ini, kalau Nabi kata burung itu pun akan bangkit mendahulu. Dahlah suara dia macam suara burung. Nak bayang suara burung ni kan dengar mana? Esok suara burung dengar seluruh pada masyarakat ni. Tampilkan seekor burung yang pernah kita seksa, binatang yang pernah kita seksa. Masya Allah. Dia bertanya, ya Allah, tolong tanya si fulan bin fulan tu, pasal apa dulu dia seksa aku tanpa hajat, tanpa sebab. Ikat kaki, buh rantai, buh gelang, terbang tak larat kawan tu. Seksa. Tak bagi makan. Macam-macam sesaan yang kita buat. Na'udzubillah. Maka berkata Allah Ta'ala yang maha mulia, sanya ambil olehmu wahai burung. Kata Allah, wahai burung, ambil olehmu akan hak kamu, dan seksa akan dia. Dia berseksa yang mengelur ruh dengan tiada sebenarnya. Kata Allah, wahai burung, hanya pasal itu pasal saya. Hari ni hari hang buat balik. Macam mana seksa dulu? Allah kata, wahai burung, ambil balik hak kamu di padang mahsyar. Adakah dia kita bunuh dia dengan cara bagi makan racun, besok dia balik-balik dengan racun? Kita baca tafsirannya, dia akan tengking kita di padang mahsyar. Dia kata apa? Burung kata, "Oi, ahli mahsyar, mai tengok ni. Ni hari aku nak balas balik apa yang pernah dibuat oleh saudara Jeffrey pada aku." Jeffrey burung samsir sangat, belah burung, dia ada tepikan hitam, seksa burung, seksa binatang. Ini aku nak balas balik. Pakat tengok habis ahli mahsyar. Kawan ni kaki burung rupanya. Tentang waktu tu, kalau kita hari ni, waktu hari kita tak kenal siapa orang Ipoh, tak kenal. Besok dia pada mahsyar bukan Ipoh, seluruh dunia ni, makhluk yang ada, manusia semua kita kenal. Pakat tengok belakang. Bagaimana siksaan burung tu balas balik. Kata Allah Ta'ala, kata Nabi, sehingga macam mana dia buat kamu sehingga roh kamu keluar dari jasad. Hari itu seksa. Kalau suruh seksa balik, macam mana roh keluar? Burung pun seksa sampai roh keluar, penuh tak keluar. Agak-agak bila nak berhenti kan? Dia mengadu, ya Allah, aku seksa teruk dah, tak mati-mati juga. Apa? Sambung lagi. Daripada terbingang putih sampai hijau, hijau sampai mana? Merah sampai hitam, tak dapat seksa kawan tu. Dah tak mati-mati. Seksaan di akhirat untuk berapa ramai orang hari ini yang dah berhajat dengan seksaan di akhir akhirat, yang dah berminat dengan seksaan di hari akhirat. Kita baca dalam Al-Quran disebutkan, walahum adzabus sa'ir, dalam surah Al-Mulk ayat 1. Disediakan oleh Allah azab yang menyala-nyala, disediakan oleh Allah untuk orang yang hari ini tidak rasa syukur dengan peringatan demi peringatan yang diberikan oleh Nabi SAW. Orang yang mungkin dah ada keberanian
kebolehan, ada kekuatan untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa'iyadu billah. Maka berfirman Allah Taala, akulah raja pada hari ini. Kita baca dalam Al-Fatihah, akulah raja maliki yaumiddin, pemerintah pada hari pembalasan. Akulah raja pada hari ini, aku hukumkan segala hamba-Ku, tiada dianiaya dalamnya. Allah Ta'ala menjatuhkan hukuman berdasarkan apa yang kita buat atas muka bumi. Tentang saya ulang balik, hukuman yang Allah jatuh pada kita berdasarkan apa yang kita buat hari ini. Satu hari, tidak ada masa yang kita boleh berpisah dengan Allah. Tidak ada masa yang boleh kita berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua dah Nabi ajar. Beritahu kat saya apa yang Nabi tak ajar. Tak ada. Urusan kehidupan manusia, bangun pagi sampai tidur, bangun balik, dah ada Nabi ajar. Yang mana syariat, yang mana bukan syariat. Hatta sampai percakapan kita yang cakap pun Nabi dah ajar. Percakapan bagaimana yang menyelamatkan kita di akhirat. Tak masuk lagi bab makan minum, bab pakaian, bab berhubungan, bab berpolitik, nikah kahwin, beranak pinak, harta benda, tanah, wang ringgit. Tak ada benda yang Nabi tak pernah ajar kita. Nabi ajar kita, Allah Ta'ala ajar kita, dan dia akan pandai nanti berdasarkan apa yang kita buat hari ini. Kalau hari kita menganiaya diri kita sendiri, esok Allah kata kamu ni kena hukum pasal kamu sendiri. Waktu syariat, waktu yang kita kena duduk dengan Allah, waktu yang kita kena sembah Allah, kena sembahyang. Berapa ramai orang Islam kita yang tak sembahyang. Tanya jalan dia Tukuro, karaoke, ada banyak lagi. Banyak lagi saya tahu. Saya pernah tinggal. Tinggal kali. Saya pernah kali tinggal pergi kena ramai kawan tak boleh tahu. Dan kata saya 4 orang lepas pergi kuliah di ceramah bulan bila tak ingat lama. Balik-balik tu dia terminum. Kita penumpang tu, ustaz kita minum kat kemunting lah. Kita minum kat karaoke ustaz. Minum kat karaoke, duduk meja depan orang nyanyi tu. Sebelum dia tengok, akak tengok dia. Tuan-tuan, tak ada nyanyi dia. Dia tak tahu. Dia main minta order, cik minum apa? Saya nak teh, mi goreng, kemudian saya nak nyanyi. Dia tengok tembok-tembok. Ya. Cik, dia tak kita cik lagu pun, lagu apa yang ada? Oh, macam berarti tak ada pun. Lagu apa yang ada? Ini pengalaman cara something lah. Habis makan, kita bayar duit, satu lagu RM1. Kita pun minta satu lagu, naik atas. Pegang mic, suruh nak karaoke, minta lagu Eliket. Eliket saya minat tuan-tuan. Banyak mic, suruh nyanyi malam ni, tak balik apa orang lain. Bayar RM300 doang. Saya minta lagu Eliket, sampaikan salam. Dia pasang lagu ada dalam TV tu. Saya cakap bagi salam tuan-tuan, kita ni tuan-tuan belakang. Tuan-tuan belakang dah, tempat ni bukan tempat kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik sampai kereta ni, celaka Pak Haji ni. Ingatkan nak nyanyi, dia tak dakwah kita pula, celaka dapat malam tu. Antara bukan orang Hindu, bukan orang Cina. Orang yang semangsa dengan Jeffrey, bukan bangsa saya. Jadi dah keadaan yang berlaku. Orang dah tak fikir soal dosa pahala. Orang yang nak fikir dosa pahala, diugut pula. Ugut, tidak tarik balik laporan polis. Nanti kamu akan hilang jawatan ketua pemuda. Wallahualam. Tak boleh. Tak tahu apa balik ke cari lagi. Dan tiada masuk syurga seorang yang menganiaya melainkan dirinya diberi haknya yang teraniaya itu daripada kebajikan. Maka jika tiada ada kebajikannya, disuruh tanggung dosa yang teraniaya itu. Kata Nabi SAW, orang yang menganiaya diri selepas hidup atas muka bumi tak ikut syariat Allah Ta'ala, ikut suka dia, pakai baju ikut suka,
Bab kita bab yang mudah, sebut bab mudah. Bab syariat. Kita sekolah ni, syariat kita dalam bab duri kahwin. Banyak, minta maaf kalau yang buat, tolong taubat. Antara program duri kahwin ialah menepung tawa. Siapa dia syariat ni? Hindu. Hindu punya. Sudah baru ni kita sampai awal, muakan kawan. Bagi Nuri pergi juga. Sampai Ustaz sampai dah. Program kita baru nak mula Ustaz. Lepas tahlil belakang dah. Tahlil pula. Jadi ambil berkat dan minta tolong Ustaz tepung tawa pengantin. Allah Allah. Nak cakap kuat takut malu tuan rumah. Ambilkan. Aku biasa tepung tawa ni dengan tepung betul. Mai, kilo tepung gandum untuk lelaki, kilo tepung gandum untuk perempuan. InsyaAllah aku tepung tawa. Tak Ustaz, kita tepung tawa pakai air. Oh, air apa? Mai 2 baldi. Bagi sindiran tu tak faham kata Syekh. Benda ni haram. Tak orang buat Ustaz, amai buat. Orang buat lah. Kita kena tanya juga hukum ni halal ke haram. Elok tak elok. Saya minta tepung gandum kalau kilo bagi seorang kilo tepung tawa itu memang cantik lah. Tepung sungguh, cekak tepung 1 kilo seorang kilo. Tepung tawa tengok di atas bawah. Baju warna apa jadi warna apa bila. Apa yang kita buat kadang-kadang tak rujuk dengan syariat. Dan Nabi kata perkahwinan yang dibuat jangan meniru perkahwinan orang bukan Islam. Terus ini budaya ni berlaku dalam rumah tangga kita. Perkahwinan pengantin perempuan diberi pakaian yang heret tanah. Pasal pula orang pegang. Hak pegang kursi dah. Dan kali kalau pengantin perempuan itu pagi kita pegang belakang. Pegang macam mana? Selak sampai habis. Tak pegang belakang, hang pegang belakang, saya pegang tengah tu. Angkat, pergi tinggi. Nampak apa yang patut tak nampak. Pakai pakaian yang dah bukan syariat. Apa salahnya? Pakai ikut syariat. Pakai jubah, pakai tudung. Oh tak boleh Ustaz, ni dah hari raja sehari. Raja sehari ke raju sehari? Ya Allah malah. Ini benda-benda yang berlaku ni. Semua kita akan disoal jawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita menganiaya diri kita sendiri. Meletakkan yang hukumnya haram, kita kata macam boleh. Itu kalau kita buat ni, kalau kita menganiaya orang lain, kata Nabi SAW, tidak masuk syurga. Orang yang menganiaya orang lain, membunuh orang lain, menyakitkan orang lain, dan segala kebajikan yang kita buat akan diambil, diberi pada orang yang kita aniaya, masih tak cukup, dosa dia pula bagi kita. Dosa kita tak tanggung dah. Dosa banyak ni. Dosa di luar masjid, dosa dalam masjid, dosa ketika tak sembahyang, dosa dalam sembahyang. Banyak sangat. Kita nak angkum dosa orang lagi pula, jangan silakit. Tentu Allah kata, jangan kita cenderung pada orang yang buat dosa, yang buat maksiat. Takut kita pun akan disambar oleh api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan citra hadis daripada Rasulullah SAW bersabda ia, barang siapa berpetang-petang ia, padahal iaitu berlalu mencari nafkah yang halal, memberi makan segala isi rumahnya, maka berpagi-pagi diampunkan dosanya. Dan orang yang keluar rumah pada waktu petang untuk bagi nafkah yang halal kepada isi keluarga, seluruh hari itu bermula pada paginya sampai petang semula akan diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Soal makan minum tuan-tuan, soal yang menjadi darah daging kita. Bayangkan tadi, orang yang sembelih dan kambing kerana bukan Islam, ambil darah siram atas berhala, buat tahlil pula makan, menjadi darah daging. Darah daging yang tumbuh daripada benda yang haram, maka tempat neraka lah yang aula baginya. Kita yang sebagai ketua rumah tangga, keluar rumah, carilah benda yang halal. Biar sedikit, biar makan pegaruh, makan kangkung dalam longkang. Yang dikutip, kerana kangkung murah dah, itu paling murah ribu.
free boleh. Kita bagi makan yang tu lebih Allah daripada kita bagi makan benda yang haram. KFC Manjuk, KFC Setiawan. Tengah-tengah pegang dekat Tafilat di Setiawan, bantau orang Manjuk. Kita cek dari Jabatan Umat Islam, KFC itu kerap ditarik sijil halal. Kejap tarik, kejap bagi, kejap tarik, kejap bagi. Dia buka 24 jam. Kadang-kadang kita nak ke subuh tuan-tuan, masih ada orang order makanan pada waktu pagi. Bukan Cina, bukan India, orang lain. Yang dah ditarik sijil halal pun makan lagi. Orang ni orang yang langsung tak kisah dah. Janji boleh hidup sudah. Tu yang dia jadi macam Allah Taala kata walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Aku campakkan manusia dan jin dalam neraka. Kebanyakan kuat tu masuk neraka. Siapa dia? Orang yang ada hati tak mau fikir. Tak mau fikir yang mana baik, yang mana tak baik. Yang ada mata tak mau tengok benda baik, tengok benda maksiat. Yang ada telinga tak mau dengar benda baik, dengar benda maksiat. Dengar benda baik pun tak boleh lagi. Dah Syekh Nuruddin pun tak boleh masuk dah. Melainkan perok yang bagi lagi. Negara semua tak boleh masuk dah. Kerana bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Ini alasan. Mungkin Syekh Marek Carey itu menepati ahli sunnah jamaah tu, dia boleh masuk. Ya, boleh masuk kerana menepati ahli sunnah jamaah, dia boleh joget berapa jam tak apa lah. Soalan kita ni. Allah kata orang yang ada hati, ada mata, ada telinga salah guna, mereka itu adalah ulaika kal an'am, seperti binatang ternakan. Bal hum adhar, bahkan lebih teruk lagi, lebih sesat. Apa dia maksud binatang ternakan? Binatang yang kita ternak, yang kita bela untuk mendapat manfaat. Tentang kena an'am ni pada lembu, kerbau, ayam itik, kibas, biri-biri dan babi. Babi juga termasuk an'am, sebab ada orang ambil manfaat. Kita tak ambil lah. Ada. Untungnya mahal sikit. Kita bela lembu tuan-tuan. Tak ada seorang pun yang bela lembu tidur dengan lembu. Ada makan sekali lembu. Makan sekali, minum sekali, tidur dengan lembu. Tak ada. Sebab dia sesuai dengan binatang. Nama an'am ni beza dengan haiwan dia. Itu tak ada orang bela tukar, kita bela kambing lama. Harga pun tak mari, kita bela lepas 5 bulan lah. Jadi pagi-pagi tarik 2 ekor 5 bulan. Dia makan rumput kat ada je. Tarik 5 bulan dia jalan. Duduk seminggu, tuan hilang. Sebab dia bukan an'am. Tak ada orang bela boya. Bela boya lepas ke rumah. Bela singa tidur malam peluk dia. Kambing, kucing boleh. Peluk kucing tu boleh. Saya peluk air singa. Orang malam nak tengok siapa peluk siapa. Boleh rezeki. Maknanya inilah keadaan kita tu. Manusia yang dah hilang syariat, yang tak kira hukum halal haram, dia bukan sekadar mendapat keampunan, bahkan seluruh makhluk yang ada akan melaknat dirinya bersama Allah dan para malaikat. Tu Nabi suruh kita keluar rumah, cari benda halal, biar dapat sikit. Kata hari kalau nak tengok orang yang cari benda halal, haram pun susah dah. Haram kita cukup banyak, penipuan demi penipuan. Sebimbang orang yang berniaga tuan-tuan, Allahu Akbar, banyak sangat penipuan. Dia nak sumber yang halal, tolong jaga. Jaga jangan sampai kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang paling baik adalah orang yang lebih baik dia dengan ahli keluarga. Yang paling baik di kalangan kita orang yang berbaik dengan ahli keluarga. Berbaik sangka ahli keluarga, mengajar benda yang baik, menyediakan perkara yang halal, tak menyediakan benda yang haram untuk ahli keluarga. Ya itulah Nabi kata manusia yang terbaik dalam kalangan orang yang baik. Dan tiada ia seorang yang memuliakan isterinya, melainkan murah, dan tiada seorang menghina perempuan, melainkan bakhil ia.
ahli keluarga kita termasuk isteri. Tuan-tuan, isteri jangan dihina. Tak suka, buat cara tak suka. Contoh tak suka, lama dah duduk dengan dia, tak suka, buat cara lepas cara hidup. Itu yang diizinkan syarak. Walaupun talak itu benda yang Allah Ta'ala tak suka, tapi dia halal. Kerana takut berlaku penganiayaan. Tak banyak kes. Dan hari ini pula, tuan-tuan, cukup banyak kes penceraian waktu muda. Ya, kahwin 3-4 tahun, cerai. Masya Allah. Pasal apa? Pasal identiti kita sebenarnya tak ada. Tujuan berkahwin semata-mata kerana nafsu, bukan kerana syariat. Itu yang buat majlis pertunangan, tuan-tuan, macam majlis perkahwinan. Siap dengan set kelengkapan bilik tidur dengan pakaian, baru bertunang lah, ingat kahwin lah. Ya, bertunang dengan orang lain, dah kali berkahwin dengan orang lain. Kan Nabi suruh syariat kita bertunang cara diam-diam. Ya, kahwin baru kita heboh. Dan perkahwinan pula jaga syariat, jangan buat benda yang mengarut, melampau. Ya, nak buat pertandingan, nak lawan, jiran sebelah dulu 3 kemah, aku mesti 5 kemah. Ini antara benda-benda yang disokong oleh syaitan nafsu kita untuk nak meninggalkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata orang yang menganiaya isterinya, yang menghina isterinya adalah orang yang bakhil. Bakhil di dunia, bahkan mendapat laknat di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan telah bersabda Nabi SAW lagi, bermula yang pertama dikira-kira ia atas oleh Allah Ta'ala atas laki-laki itu sembahyangnya. Ketua rumah tangga, Nabi kata yang mula-mula dikira sembahyang. Tuan-tuan, tolong cek sembahyang kita, muhasabah sembahyang kita. Tuan-tuan mungkin dengar lah, hari zaman langit terbuka, dengar kuliah cara terbuka, pakai CD, pakai YouTube, pakai WhatsApp, hantar, banyak sangat. Kita gunakan untuk kebaikan. Kita menganalisa sembahyang kita, maghrib tadi agak-agak berapa persen khusyuk kita. Tolong tanam hati kita, minta-minta jangan Allah Ta'ala reject sembahyang kita. Walaupun banyak kelemahan, banyak kekurangan, kita minta, ya Allah, kau terimalah amal ibadah sembahyang. Sembahyang kita ni ada 3 rukun, qauli, fi'li, qauli. Hak yang qalbi itu saya rasa selesai tak dah. Rukun qalbi, rukun hati. Bagaimana hati kita dengan Allah Ta'ala. Masuk dalam rukun itu niat. Hati kita jangan berpisah dengan Allah Ta'ala. Tapi hari zaman makin moden, kita waktu semayang lah waktu yang kita kelam kabut. Waktu semayang kita tak pernah tinggal. Antara alat yang kita tak tinggal, handphone. Siapa tak bawa handphone? Tolong kat sana. Yang tak bawa handphone, ada seorang, jom. Ada ingat bawa belakang. Kecil besar, handphone pula ni makin besar lah. Mata makin kelabu, tengok handphone besar padan lah. Saya lagi besar, tutup itu. Ni besar main. Ni baling kambing mampu ni. Dia serbaguna. Nak buat seka boleh. Boleh guna. Waktu sembahyang tutup. Ni handphone bawa tengah sembahyang pun bawa. Tengah sembahyang bunyi. Dia bunyi itu, dia takut orang dengar, dia tutup. Tutup itu, dia nak beritahu orang sana, aku sudah sembahyang, batal sembahyang. Dia berniat, hantar aku sembahyang maghrib. Tak sebut dari mulut tu, dia tekan. Baca-baca kuat sikit. Baca-baca tengah sembahyang, batal sembahyang. Sebelum kita mengkaji bacaan kita lagi, Fatihah rukun qauli wajib dibaca, didengari oleh telinga kita sendiri. Hatta orang bisu pun dia kena baca, menggerakkan bibir mulut. Kena rukun qauli, walaupun tak ada suara, dia kena bergerakkan bibir mulut. Ni kita sembahyang. Dah, habis itu ke? Ini kita muhasabah. Tu yang Nabi kata, yang mula-mula Allah Ta'ala cek ialah sembahyang kita. Dan hadis Nabi sebut, sembahyang dikira selepas akidah dia betul. Akidah betul bukan sembahyang, akidah tak betul humban awal lagi dah. Akidah tak betul, orang kafir adakah dia lalu hisab? Orang kafir tak lalu hisab. Hisab pun tak ada benda yang ada kebaikan. Orang kafir tak ada bidah, orang kafir tak ada benda apa dah, semua masuk bangkit-bangkit secara langsung terus ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala.
Tu kita lepas akidah kita clear, kira sembahyang pula. Sembahyang kita berapa minit? Paling lama berapa minit ada tak? 10 minit atau 10 minit. Itu kira lama. Di mana 10 minit? Kalau di masjid, di rumah bagi 3. Kau bagi 3. Di masjid lama sikit. Kata apa jemaah di rumah seorang sendiri, tu dia sujud pun tak ada. Tak ada dah, laju. Kemudian tu bola pula. Di mana masuk bola ni? Esok lah. Malaysia lawan dengan Thailand. Menang lah. Allah Alam. Kalau tahun lepas Piala Dunia, satu surah, Ustaz, malam ni kita cancel kuliah sebab kami dah buat tahlil. Ya, kita pun tak apalah, cancel kuliah tak apalah. Tapi orang yang telefon dia lupa, saya ingat lagi. Pergi bulan depan, tanya, bulan lepas kita tak ada kuliah, siapa mati tahlil tu? Tak. Tak ada tahlil tu. Siapa telefon? Kita tahu orang telefon tu, dia telefon duduk opak dah. Pokoknya malam tu Brazil lawan. Tak pada dunia. Brazil lawan dulu zaman bila yang waktu petang. Antara waktu maghrib. Dan ni semua lawan tengah malam tu. Kita ingat bila zaman Korea Jepun dulu. Minta batal kuliah. Tipu kita tahlil. Kita ingat di depan tanya siapa mati tu, imam mati ke tak siap mati. Pokoknya malam tu pakat lepas maghrib balik awal. Nak tengok bola. Habis mati habis mana. Alhamdulillah. Kita semayang kita mesti mak lah. Tak berapa persen lepas ingat semayang ni. Angkat takbir ingat apa? Angkat takbir ingat apa? Kita nak muhasabah diri kita. Contoh kita nak lupa akan benda dunia waktu semayang. Kita cukup payah. Syaitan menghasut kita. Tu yang Nabi kata, semayang kita akan mula-mula cek. Dan kita minta, ya Allah, aku semayang teruk. Waktu semayang, semua ingat belakang. Ya Allah, kau terimalah. Inilah yang mampu aku buat pun. Ni kita mampu pun. Angkat takbir. Nak rentong lah. Ya. Segala yang akan buat, yang telah buat, yang belum buat, dah mari lah. Tengah semayang, minit bersyarat boleh siap. Wallahualam. Tengah semayang boleh bincang, esok Nuri nak panggil RM4,000. Kat bawa dah RM1,000, nak buat RM3,000. Kedai lambat betul kedai ni. Tukar kedai lah, tengah semayang, amin juga. Kemudian dari itu, daripada nafkah perempuan yang barat dalam tangannya. Kemudian akan tanya Allah Ta'ala tentang nafkah yang kita bagi terhadap ahli keluarga kita, termasuk isteri kita, mak ayah kita. Adakah nafkah itu nafkah yang halal? Ya. Kita baca dalam awal-awal Al-Quran, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dengan apakah yang kamu menafkahkan diri kamu dan ahli keluarga kamu. Nafkah kita itu atas benda yang halal atau benda yang diharamkan syariat. Dan demikian lagi, perempuan yang pertama-tama dikirai Allah Ta'ala itu sembahyang. Perempuan mula-mula dibangkit di padang mahsyar, selepas akidah ditanya sembahyang. Kemudian dari itu daripada taat suaminya. Lepas tanya sembahyang dah clear, kamu ni taat suami ke tak taat? Taat ya Allah, mengaku depan tu. Tak kata buka balik buku, buka album video. Ya, kamu kata taat, kamu siap makanan dia sambil berhenti. Mudah punya lelaki. Ya. Berhenti bukan berhenti berhenti di hati, menyumpah-nyumpah kerana asyik aku yang kena masak. Ya. Untuk muslimat jangan buat itu. Ya. Masak kerana hati yang ikhlas. Suami akan makan kalau layanan isteri yang baik. Kita nak sampai tahap layanan hotel mungkin tak boleh. Tapi itulah syariat sebenarnya. Melayan suami makan macam hotel 5 bintang. Boleh? Suami duduk tarik kursi, ambil teko apa nak? Basuh tangan. Nah, bang, tolong basuh tangan, tolong gosok tangan suami. Boleh? Bang, basuh tinggi dekat. Suami isteri tak makan selagi suami tak makan. Perhati tengok suami makan hak mana yang dia sedap, hak mana dia minat.